ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما نحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا هاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Mereka menjawab, itu ialah mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya aku akan memberitahu kepadamu tentang orang yang pandai mentakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercayai, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor lembu betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Dia berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sukar kecuali sedikit daripada apa gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka merasa angkuh. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadaku, dia Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Dia raja berkata kepada perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Isteri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahawa Allah tidak meredai tipu daya orang yang melakukan
Yang dimasukkan dalam keadaan adalah pendapat perempuan itu tentang Yusuf, adakah dia terpengaruh godaan itu atau tidak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Adalah sebuah khabar tentang Al-Aziz, Raja, ketika semua perempuan yang telah memotong tangan mereka sendiri. Yang di situ ada isteri Al-Aziz berkumpul. Raja berkata, seperti itu ditujukan kepada wanita-wanita itu, padahal maksudnya kepada isterinya. Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, yaitu pada hari jamuan. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Yaitu perempuan-perempuan itu berkata sebagai jawapan atas pertanyaan Raja, Maha suci Allah, Yusuf itu tidak patut sebagai tertuduh. Demi Allah, kami tidak mengetahui satu keburukan daripadanya. Oleh itu isteri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan meraihnya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Surah Yusuf 12:51, yaitu pada perkataannya Yusuf, dia yang menggodaku dan meraih diriku. Surah Yusuf 12:26. Yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tiada di rumah. Surah Yusuf 12:52. Dia isteri Al-Aziz berkata, tiada lain pengakuanku dengan ini supaya suamiku mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya ketika dia tiada di rumah dalam kes ini. Juga tidak berlaku dosa besar yang terlarang. Aku hanyalah sekadar menggoda pemuda ini, tetapi dia menolak. Oleh itu aku mengaku seperti itu agar terbebas daripada tuduhan melakukan perbuatan khianat, dan bahawa Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas daripada kesalahan. Surah Yusuf 12:52 hingga 53. Dia isteri Al-Aziz berkata, dan aku tidak dapat terbebas daripada kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Surah Yusuf 12:53. Iaitu kecuali orang kecuali orang yang pendapat penjagaan daripada Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Daripada Abu Abdullah bin Tariq bin Asyam radhiyallahu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengkufuri sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka telah haram harta dan darahnya dan pahalanya di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi keterangan kewajipan untuk melepaskan seluruh sembahan yang membatalkan. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan daripada Rasulullah bahawa baginda mendengar daripada balik pintu ada pertengkaran, lalu baginda keluar menemui mereka kemudian bersabda, aku ini hanyalah manusia biasa dan sesungguhnya pertengkaran seringkali dilaporkan kepadaku, dan boleh jadi salah seorang di antara kamu lebih pandai bertikam lidah daripada lainnya. Lalu aku menganggap dia benar, kemudian aku berikan kepadanya sesuai pengakuannya itu. Maka siapa yang aku putuskan menang dengan dengan mencederakan hak seorang Muslim, berarti ia adalah potongan daripada api neraka yang dia terima. Oleh itu hendaklah dia ambil atau dia tinggalkan. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kelak di hari kiamat para hakim dihadapkan padanya. Ada hakim yang teliti, ada pula hakim tidak teliti atau melampaui batas. Allah SWT berfirman, kamu itu adalah kunci bumiku dan pemelihara hamba-hambaku, dan pada kamu itu terdapat apa yang aku inginkan. Lalu dia bertanya kepada hakim yang teliti, tindakan apa yang kamu perbuat? Hakim itu menjawab dengan penuh rasa kasih sayang,
Maka Allah berfirman, kamu adalah orang yang paling sayang terhadap hamba-Ku. Kemudian dia bertanya kepada hakim yang suka melampaui batas, tindakan apa yang kamu lakukan? Hakim itu menjawab dengan kemarahan. Maka Allah menyuruh, pergilah kamu, dekatilah tiang neraka Jahannam. Sadaqallahul azim.